Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina wa Nabiyyina wa Habibina wa Syafi'ina wa Dhukrina wa Maulana Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wahai ibu-ibu dan bapa-bapa, saudara-saudari sekalian, saya sekali lagi amat syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengizinkan saya untuk membuat penyampaian yang sangat-sangat kita perlu renungi, iaitu 10 makhluk dan ciptaan Allah yang menakjubkan. Masya Allah. Sebagai permulaan, nombor 1, saya ingin ceritakan tentang malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ambil sebagai contoh malaikat Jibril. Banyak lagi malaikat-malaikat, semua ada tanggungjawab mereka masing-masing. Mereka ada tugas yang Allah bebankan ke atas mereka, dan mereka laksanakan tanpa sebarang. Dia patuh. Dengar saja perintah Allah, mereka akan patuh. Mereka bukan macam manusia, mereka patuh. Jadi, malaikat Jibril alaihissalam Allah pilih untuk menyampaikan wahyu pada nabi-nabi dan rasul-rasul. Sejak Nabi Adam hingga ke Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril adalah malaikat yang dikatakan adalah penghulu bagi semua malaikat. Malaikat, pasal Allah Subhanahu Wa Taala nak muliakan dia, pasal dia nak bawa wahyu, agama. Jadi Allah letakkan agama paling atas. Jadi dia dapat penghormatan. Malaikat Jibril alaihissalam sebagai ketua bagi semua malaikat. Dan dia juga adalah malaikat yang sentiasa bertemu dengan Nabi SAW. Bila bawa wahyu, dia akan dia ambil rupa manusia, dia akan jumpa dengan Nabi SAW, dia akan menyampaikan. Masya Allah, hebat Nabi, malaikat Jibril AS tu hebat. Dia mempunyai 600 sayap. Masya Allah, fikir manusia, kita nak bayangkan pun tak boleh. 600 sayap adalah satu riwayat. Kita tengok seekor burung cicit, yang burung yang kecil. Dia mempunyai 2 sayap. Bila burung cicit itu berada di, katakanlah dia ada di Twin Tower. Berkembar, pencakar langit di KL. Twin Tower. Jadi kalau burung itu bercadang nak pergi atas bangunan itu, dia akan terbang saja. Sekejap dia akan sampai di sana. Tetapi kalau manusia, dia perlu berjalan atau bawa kereta dia, motosikal, dia perlu sampai ke bangunan tu, letak motosikal ke kereta, dia perlu masuk bangunan tu, naik lift, baru dia akan sampai di atas. Tetapi burung yang kecil tu, saja dalam seminit 2 minit dia sudah ada di atas. Ini kelebihan kalau Allah nak bagi ke satu burung ke manusia ke siapa saja, kalau Allah nak beri kelebihan ini, dia akan berikan. Jadi bayangkan 600 sayap. Yang 2 sayap tu dia sudah sampai, saja dia sampai ke bangunan yang tinggi itu. Isra Mi'raj. Malaikat Jibril yang bawa Nabi SAW dari Makkah menuju ke Masjidil Aqsa di Palestin sana. Dari sana
Dia bawa Nabi SAW, kenderaan yang bergelar Burak, melintasi 7 petala langit, sampai ke Sidratul Muntaha. Di sana Jibril alaihissalam kata, saya diberi kebenaran sampai ke sini saja. Wahai Nabi, kau sambunglah perjalanan ini. Kamu akan jumpa dengan Allah di Sidratul Muntaha, Arash Allah. Maka kita tahu hebat sungguh Jibril alaihissalam ini. Kalau Allah perintahkan dia binasakan satu negara atau negeri, dia boleh lakukannya dengan senang sahaja. Hebat, kuat. Jibril alaihissalam Allah cipta. Betapa hebatnya Allah yang telah ciptakan Jibril tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Besaran Allah. Betapa hebatnya Allah yang telah ciptakan Jibril tadi. Yang kedua, saya secara ringkas saja saya bagi ya. Saya tak boleh nak cakap panjang lebar. Faham sajalah. Kita dalam TikTok. Yang kedua, matahari. Kita tengok matahari, kepanasan dia, bahang dia. Dia berada jutaan batu daripada bumi. Jauhnya jutaan batu daripada bumi. Kalau matahari ini dia tidak dapat sinaran matahari ke bumi kita, dunia, semua tumbuh-tumbuhan akan mati. Yang dikatakan dalam pokok, dia ada fotosintesis. Fotosintesis. Dulu di sekolah kita belajar sains, dia ajak yang ni. Fotosintesis perlukan sinaran matahari. Bila dia dapat sinaran matahari, maka pokok itu akan tumbuh dengan subur. Dan dia akan menghasilkan oksigen. Oksigen ni dia datang daripada pokok-pokok yang subur, yang hijau-hijauan. Kita tengok dia menghasilkan oksigen. Kita tengok pokok hijau semua, kita akan berhenti, tarik nafas, lepas tarik nafas, kita nak ambil oksigen yang segar daripada pokok-pokok tadi. Ini matahari yang Allah ciptakan. Siang malam berlaku dengan matahari. Kalau tidak gelap saja. Ini matahari, Allah letakkan matahari untuk keperluan manusia, untuk keselesaan manusia. Betapa hebatnya Allah yang telah ciptakan matahari tadi. Renungilah tuan-tuan dan puan-puan. Betapa hebatnya Allah yang telah menciptakan matahari tadi. Allahu Akbar. Yang ketiga, kita lihat pada bulan. Ya. Bulan ini adalah sebagai satu lampu yang besar. Di malam hari, kita tengok awan, kita tengok bulan. Masya Allah, dia bagaikan satu lampu yang besar. Yang manusia tidak dapat hasilkan. Yang manusia tidak dapat buat. Lampu yang begitu besar. Separuh daripada dunia akan dapat sinaran dia. Separuh lagi mungkin dia siang. Yang lain malam dia akan dapat. Lihat bulan. Bulan bagaikan sinaran. Sinaran yang kita tengok bulan. Dan juga bulan ini main peranan kiraan hari, bulan, tahun. Ini Allah letakkan bulan ni khas untuk bumi. Masya Allah. Bulan ini Allah cipta, dialah planet yang paling dekat dengan bumi. Jadi Allah letakkan bulan untuk keselesaan, untuk memberi manfaat kepada manusia. Itu dia bulan. Bulan hebat. Betapa hebatnya Allah yang ciptakan bulan tadi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang keempat,
Yang keempat, ini ciptaan Allah semua ini. Angin puting beliung. Masya Allah. Dia kata macam-macam nama lah dia berikan. Tornado lah, hurricane lah, macam-macam. Kita tengok, kita tak biasa di Malaysia ni belum berlaku lagi. Angin puting beliung yang memusing tu. Dari awan ke bumi, memusing. Bila kita tengok dia memusing, apa saja yang hadapan dia, semua ranap. Semua akan ranap. Angin puting beliung, hurricane, semua akan ranap. Manusia tidak dapat halang. Manusia cuma akan lari, bertempiaran, cari tempat perlindungan. Ini yang manusia boleh buat. Dengan semua teknologi dia, dia tak boleh halang. Ini Allah utuskan. Angin puting beliung, makhluk Allah. Maka mereka akan lari. Hebat angin puting beliung. Betapa hebatnya Allah yang telah ciptakan angin puting beliung tadi. Allahu Akbar. Yang kelima, kita tengok hujan. Allahu Akbar. Hujan. Bumi kering kontang. Kemarau. Dia akan kembali subur. Bumi yang mati akan hidup kembali. Subur. Dengan turunnya hujan yang lebat. Manusia tidak mampu buat benda ni semua. Allah turunkan hujan. Semua subur. Cucuk tanam senang. Air sumber manusia. Setiap yang hidup perlukan air. Maka Allah penuhkan keperluan manusia. Cucuk tanam. Hasil buah-buahan. Sayur-sayuran. Segala-galanya terhasil. Untuk keselesaan manusia, manfaat manusia, Allah turunkan hujan. Hujan hebat. Betapa hebatnya Allah yang telah turunkan hujan tadi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang keenam, laut. Masya Allah. Laut. Laut ni hebat. Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari sekalian, laut hebat. Di manusia ni sekarang, laut ni dia bahagi 4. Bahagi 4, dia pasal yang terluas. Dia kata Pacific Ocean. Yang pertama Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Antarctic Ocean. Dia 4. Samudra. Yang besar. Dan juga dalam laut, apa yang kita dapat, tuan-tuan? Hasil dia. Dari laut, satu dunia manusia dapat hasil ikan, sotong, udang, ketam, dan apa saja. Semuanya halal. Allah dalam Quran, Allah cerita, yang dalam laut itu semua halal bagi manusia. Apa saja dalam laut, semua halal bagi kita. Masya Allah. Seluruh dunia manfaat. Dan kita lihat kapal-kapal yang besar yang sedang berlayar di atas laut, bawa barang-barang yang banyak. Allahu Akbar. Ikan paus. Saudara-saudari sekalian, ikan paus yang begitu besar, yang pancut air daripada kepala dia. Dia kata orang dalam bahasa Inggeris, dia kata whale. Whale ni, saudara-saudari sekalian, bukan sebarangan. Kita belum jumpa lagi di Malaysia, kita tak boleh nak jumpa pasal dia kena pergi dalam, laut yang dalam. Dia ada ikan paus yang besarnya serupa kapal-kapal laut. Allahu Akbar, kapal-kapal laut. Maka dia hidup dalam laut tu, Allah bagi rezeki ke dia, dia makan. Dia akan makan bertantan makanan. Allah bagi rezeki ke dia, Allah bagi seluruh manusia rezeki dalam laut. Ada tak kita tengok, bila nelayan pi, mereka pakai mesin apakah, mereka detect, tak ada ikan. Ikan out of stock.
Habis, kehabisan stok. Macam dalam supermarket, dia kata kehabisan stok. Tapi adakah ciptaan Allah kehabisan stok? Tak ada. Setiap kali mereka pergi nelayan, mereka balik dengan ikan yang begitu banyak. Mungkin kadang-kadang kalau ada ombak yang dahsyat, maka mereka tidak akan ke laut. Yang tu boleh berlaku. Tetapi kalau dia pergi tangkap ikan, setiap hari ada hasil dia. Hebat. Laut ni Allah cipta hebat. Betapa hebatnya Allah yang telah ciptakan laut tadi untuk kemudahan manusia, untuk manfaat manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Yang ketujuh, gempa bumi. Allahu Akbar. Gempa bumi, semua di atas dia, semua ranap. Dia berlaku gempa bumi, semua di atasnya akan ranap. Dan juga kemungkinan kalau 7 atau 8 skala Richter, dia mungkin membawa tsunami. Tsunami kita tahu apa dia akan buat. Datang mengejut, manusia lari bertempiaran, tidak dapat halang. Lari menyelamatkan diri masing-masing. Bila tengok gempa bumi ataupun tsunami, susulan dia tsunami, maka manusia akan lari. Gempa bumi, saudara-saudari sekalian, Allah jadikan satu benda yang Allah kalau nak turunkan bala, Allah gunakan gempa bumi. Banyak gempa bumi akhir zaman akan berlaku. Sedang berlaku sekarang. Ni hebatnya gempa bumi. Manusia tidak boleh melawan. Dengan teknologi hebat-hebat, apa dia tak boleh buat? Dia hanya boleh lari. Selamatkan diri, keluarga. Betapa hebatnya Allah yang telah ciptakan gempa bumi. Makhluk Allah. Makhluk Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang ke-8, kita pergi Bukit Bukau, Gunung Ganang. Allahu Akbar. Dalam Quran Allah ceritakan, Bukit Bukau, Gunung Ganang dijadikan sebagai pasak kepada bumi. Bumi ni Allah nak stabilkan dia, Allah jadikan bukit Gunung Ganang, Bukit Bukau. Dia menjadi pasak. Dia akan stabilkan bumi ini. Allahu Akbar. Allah cerita dalam Quran. Masya Allah. Dan manusia, mereka ambil tanah, hakiskan tanah, batu-batu daripada Bukit Bukau. Untuk digunakan untuk buat bangunan, untuk buat jambatan dan sebagainya. Dia perlukan batu-batu, perlukan pasir, tanah. Mereka ambil daripada bukit, tak pernah habis. Allahu Akbar, tak pernah habis. Ini hebatnya Bukit Bukau, Gunung Ganang. Betapa hebatnya Allah yang telah ciptakan Bukit Bukau, Gunung Ganang untuk manfaat manusia. Allahu Akbar. Manusia perlu syukur. Yang ke-9, banjir. Kisah banjir ni kita dengar. Sama saja di mana pun mereka buat kajian, nak buatkan parit yang besar, yang tu dan yang ni, tetapi berlaku juga banjir. Habis, binasa barang-barang semua. Yang boleh buat, lari, selamatkan diri, pergi ke tempat yang tinggi. Inilah yang manusia boleh buat. Kita tengok kisah Nabi Nuh AS. Apa dah jadi? Satu dunia tenggelam. Mereka melakukan satu perkara yang jijik di sisi Allah SWT, iaitu homoseksual. Lelaki dengan lelaki. Sekarang banyak negara yang duk buat benda ni. Mereka halalkan. Bukan negara Islam, negara bukan Islam. Daripada mula halalkan benda ni. Boleh pergi kahwin. Lelaki dengan lelaki.
Apa berlaku di sana? Kisah Nabi Nuh AS mungkin akan berlaku kembali. Dia akan laku. Dia akan mai dari berbagai jenis. Dia mungkin mai sebagai gempa bumi, banjir, atau apa-apa saja yang Allah gunakan untuk memusnahkan sesuatu kawasan, negeri atau negara. Itu hebatnya banjir. Betapa hebatnya Allah yang jadikan banjir itu sebagai pengajaran kepada manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang ke-10. Yang ke-10 yang penghujung. Manusia, kita tengok manusia pula. Manusialah paling hebat. Pasal Allah kata dia ciptakan manusia sebagai khalifah di bumi ini. Manusia ni hebat, tuan-tuan. Saudara-saudari sekalian, hebat. Macam mana hebat dia? Tengoklah ciptaan-ciptaan dia. Ciptaan-ciptaan dia semua ini, kita tengok kapal terbang. Dia ciptakan kapal terbang yang boleh bawa 4 atau 500 orang pergi ke satu negara lain. Begitu saja. Macam kita naik haji, nak pergi haji, umrah, kapal Airbus, 400-500 orang sekali 8 jam. Kita sampai destinasi kita, Mekah, Madinah. Hebat, hebat. Hebat manusia ni. Kapal terbang. Dia ciptakan kapal terbang. Manusia lah. Kapal laut. Kapal laut yang besar-besar. Manusia ciptakan. Di mana kapal laut ini aircraft. Ataupun orang kata kapal perang yang kecil-kecil tu. Kapal perang boleh turun dan naik. Dia ada landasan pula atas kapal tu. Bayangkan tuan-tuan. Bayangkan kapal laut yang ada landasan, kapal terbang boleh turun, helikopter boleh turun, dimuatkan dengan barang-barang yang begitu banyak. Ini ciptaan manusia. Hebat tak hebat? Hebat. Manusia ni hebat. Dan dia buat lagi apa? Dia jejantas. Kita tengok jejantas, jejambat. Tak tahu. Yang tu pun kita tengok dahsyat. Jalan raya berkembar. Satu atas, dari fokus dari atas kita tengok. Jalan raya ni, bawah satu, di atas ada satu. Satu lagi, satu monorail, satu trailer, satu kereta. Macam-macam. Masya Allah. Hebat manusia ni. Dia boleh ciptakan. Dan bukan itu saja. Dia sudah pergi ke laut sekarang. Dia buat jambatan atas laut. Hebat tak hebat manusia ni? Hebat. Atas laut. Dia boleh buat jambatan dengan ombak macam tu. Dia boleh ada kebijaksanaan dia. Dia boleh buat jambatan atas laut. Habis apa lagi dia buat? Apa lagi? Bangunan pencakar langit. Pencakar langit. 100 tingkat semua tak heran sekarang. Dia dah pergi dah menunjukkan api masuk 200 tingkat. Allahu Akbar. Ada negara dia nak sampai 200 tingkat. Allahu Akbar. Manusia, dia hasilkan semua ni. Dan apa lagi? Apa lagi ciptaan manusia? Bangunan cakar langit. Apa lagi? Satelit. Dia. Satelit dia hantar pergi ke apa? Di angkasa, berlegar di angkasa dengan segala informasi dia dapat. Semua. Apa dia nak tahu berlaku di negara lain? Negara ni. Apa sedang berlaku di bumi? Apa berlaku di angkasa? Semua dia bagi information. Data dia. Dia boleh dapatkan. Dengan satelit. Satelit ada di atas. Segala-galanya manusia. Apa dia nak tahu? Dia dapat tahu. Dengan satelit itu. Ciptaan manusia. Tetapi tuan-tuan kena ingat. Saudara-saudari sekalian, ini semua ada dalam takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Semua pencapaian manusia ni ada dalam takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kata Allah yang bagi
kebijaksanaan ini supaya mereka boleh hasilkan semua ini. Betapa hebatnya Allah yang telah ciptakan manusia yang bijaksana tadi, yang menghasilkan segala ini. Betapa hebatnya Allah yang telah ciptakan manusia-manusia yang menghasilkan semua ini, yang bijak pandai. Manusia ni Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan dia dalam perut-perut ibu mereka. Hebat tak hebat? Allah Maha hebat. Allah yang ciptakan manusia ini dengan kebijaksanaan itu Allah yang letakkan dalam diri mereka. Boleh berfikir dan dapat kejayaan. Jadi tuan-tuan, kita tengok 10 yang saya bagi ini adalah semuanya ciptaan Allah yang menakjubkan untuk manusia. Untuk manusia memang menakjubkan. Tetapi bagi Allah, ialah orang yang beriman, taat segala perintah Allah, tidak syirik pada Allah, bawa cara hidup Nabi SAW dalam diri dia, seperti mana Allah kata, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Demi sesungguhnya pada Nabi itu ada contoh tauladan yang baik untuk orang beriman, kita nak ikut. Jadi kalau manusia ni dia beriman dengan Allah, dia tidak syirik pada Allah dan dia ikut Nabi, cara Nabi SAW dalam hidup dia, dia hebat di sisi Allah. Bagi Allah, dialah hebat. Dia ada nilai di sisi Allah. Yang lain yang cerita semua ini, semua akan binasa. Satu hari semuanya akan binasa. Jadi tuan-tuan, kita perlu ada sifat ini. Kita kena taat perintah Allah setiap masa dan keadaan. Kita akan jadi orang yang hebat di sisi Allah. Dan yang lain-lain semua hebat untuk kita. Untuk manusia, pasal yang lain semua Allah yang ciptakan. Tapi manusia ni bila taat Allah, beri kehormatan, Allah yang tengok mereka sebagai yang menakjubkan. Masya Allah. Jadi tuan-tuan, saudara-saudari sekalian, saya sudahilah penyampaian saya ini supaya kita ni sentiasa masukkan kebesaran Allah dalam diri kita, keluarkan kebesaran makhluk. Hanya sahaja Allah yang maha kuasa, Allah maha pencipta, Allah yang dapat menghasilkan semua ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.